Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Romlah binti Ramli dan juga kepada rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Okey, pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan hasil kajian yang telah kami jalankan. Setelah berbincang, kami telah memilih satu tajuk iaitu kajian komunikasi dalam organisasi yang melibatkan Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta atau nama singkatannya JPPH. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami terlebih dahulu. Okey, kumpulan kami terdiri pada 4 orang ahli kumpulan. Okey, ahli kumpulan yang pertama saya sendiri itu Asaman bin Cik Nordin 259570. Ahli kumpulan yang kedua Zulkarnain bin Muhammad 258922. Ahli kumpulan yang ketiga Samsul Fidah bin Syahidan 258860. Dan ahli kumpulan yang keempat Nur Syafiqah binti Zainuddin 258804. Okay, seterusnya kita pergi kepada pengenalan. Komunikasi adalah amat penting dalam kehidupan seharian kerana ia boleh dikatakan kita setiap hari berkomunikasi sama ada secara formal atau tidak formal dengan masyarakat di sekeliling kita lah. Walaupun cara komunikasi telah dipelajari, namun ada segelintir masyarakat yang tidak dapat berkomunikasi dengan baik dan mengambil sikap lewa atau mengambil sikap mudah terhadap cara-cara berkomunikasi dalam kehidupan seharian. Bukan itu sahaja, cara berkomunikasi yang tidak baik ini juga berlaku dalam kaki tangan, bawahan dan atasan dalam sesebuah organisasi. Dan hal ini amat menyedihkan kerana sesebuah organisasi mempunyai visi dan misi yang hendak dicapai serta mempunyai kaki tangan yang berpelajaran tinggi dan seharusnya tahu mengenai cara-cara berkomunikasi dalam sesebuah organisasi dan seterusnya dapat menjadi role model kepada masyarakat setempat. Tak kenal maka tak cinta. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai tingkah laku. Apa yang dapat dilihat di mana tingkah laku seseorang dapat dibentuk dari segi budaya dalam proses komunikasi. Selain itu, komunikasi juga sering berubah dan dinamik di mana sifat interaktif antara penerima dan sumber. Dalam sesebuah organisasi, kemahiran komunikasi memberikan peranan yang amat penting kepada seseorang pengurus. Antara faktor yang menyebabkan sesebuah organisasi menghadapi masalah komunikasi ialah sumber yang gagal dalam mendalami apa mesej yang disampaikan oleh penerima. Bagi mengatasi masalah ini, seseorang pengurus hendaklah punya kaedah atau cara yang terbaik yang berkesan dalam komunikasi organisasi agar matlamat yang akan dapat dicapai. Komunikasi dalam sebuah organisasi juga dikatakan sebagai suatu proses kerana setiap organisasi punya sistem yang dinamik dan terbuka. Hubungan dalam organisasi dan protokol mesej antara individu sering berlaku. Selain itu juga setiap kaki tangan dalam sesebuah organisasi, kerajaan maupun swasta hendaklah selalu berhubung antara satu sama lain agar matlamat organisasi tercapai. Di samping itu juga kepuasan kerja dan prestasi dalam kalangan kaki tangan dalam sebuah organisasi bergantung kepada cara kita berkomunikasi antara satu sama lain. Kepuasan kerja dan prestasi dapat dicapai jika hubungan antara kaki tangan dalam sebuah organisasi adalah baik dan berkesan. Kejayaan sesebuah organisasi ini bergantung kepada seseorang pengurus yang bijak dan cekap dalam membuat sesuatu keputusan dalam organisasi berkenaan. Bagi melengkapkan tugasan kumpulan ini, kami telah berbincang dan telah memilih sebuah jabatan kerajaan iaitu Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta atau JPPH. Seterusnya kita pergi kepada latar belakang organisasi iaitu Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta JPPH. Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta JPPH ini bermula sebagai bahagian penilaian di Pembendaharaan Malaysia pada 1 Jun 1957. Untuk pengetahuan semua juga, JPPH ini beroperasi dari 52 cawangannya iaitu meliputi Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Selain itu, JPPH juga mempunyai sebuah pusat latihan dan penyelidikan yang dikenali sebagai Institut Penilaian Negara ISPEN di Bangi, Selangor. Selain itu, JPPH ini juga mempunyai peranan yang tersendiri iaitu antara peranan ialah berfokuskan kepada pembangunan negara dengan memberikan perkhidmatan yang boleh dipercayai, menepati masa dan profesional yang meliputi perkara-perkara yang berikut. Yang pertama,
sebagai penasihat kepada kerajaan dan agensinya dalam segala aspek berkaitan dengan penilaian, perundingan dan perkhidmatan harta. Yang kedua, sebagai pakar perunding kepada kerajaan dan agensi untuk memberi perkhidmatan perundingan dalam aspek kajian kemungkinan pengurusan harta dan perejanan harta. Seterusnya, untuk membantu Kementerian Kewangan dalam melaksanakan polisi berkaitan harta tanah. Seterusnya, untuk mengumpul, menerbit dan menyebarkan informasi harta tanah. Seterusnya, untuk memberikan latihan dalam bidang berkaitan dengan penilaian harta tanah dan perkhidmatan harta. Dan yang keempat dan seterusnya, untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang berkaitan harta tanah. Apa yang saya dapat simpulkan secara keseluruhannya mengenai JPPH ni? JPPH ni merupakan pintu maklumat dan saluran utama interaktif yang untuk menjalankan pelbagai maklumat terkini serta beberapa perkhidmatan atas talian dan mobil kepada orang awam dan pelanggan. JPPS sentiasa berusaha untuk mengadap langkah ke hadapan untuk memberikan perkhidmatan mudah melalui penciptaan dua sistem online yang baru, iaitu sistem semakan harga rumah untuk pejabat awam dan sistem carian harta tanah tidak terjual Malaysia. Setakat itu saja pembentangan daripada saya untuk pengenalan serta latar belakang organisasi. Untuk pembentangan yang seterusnya, saya serahkan kepada Encik Zulkarnain bin Mohamed. Dipersilakan. Assalamualaikum, saya Zulkarnain bin Mohamed, nombor matrik 258922. Okey, saya akan membentangkan mengenai latar belakang kes. Okey, dalam komunikasi, pelbagai elemen yang kita pelajari, antaranya ialah simbol, bahasa, ritual dan fizikal. Okey, dalam hal yang berkaitan dengan komunikasi adalah setiap orang akan berhadapan dengan bermacam-macam isu dan juga hal yang berkaitan dengan komunikasi dan interaksi antara satu sama lain. Ini kerana manusia dikatakan sangat unik dan selalu melakukan proses sosialisasi sepanjang hidup bersama masyarakat. Okey, hubungan interaksi bersama masyarakat mempunyai pelbagai status dan latar belakang dalam menerbitkan pelbagai cabaran, pengalaman, tanggapan dan juga perasaan sedih, gembira, hampa, kecewa dan bermacam-macam lagi. Hasil dalam pembincangan tugasan kumpulan ini, kami memberi fokus kepada komunikasi budaya. Ini kerana kisah ini dapat kami adaptasi di dalam kes, iaitu salah seorang rakan tempat kami bekerja di JPPH yang berbahasa Cina tidak berpuas hati dengan budaya di Jabatan JPPH. Ini yang membuatkan dia berasa didiskriminasikan. Okey. Diskriminasi ini sering berlaku dan juga menjadi amalan dalam masyarakat kita hari ini. Ini berpunca kepada kecenderungan manusia membezakan antara satu sama lain. Diskriminasi juga berlaku disebabkan layanan tidak adil terhadap seseorang. Diskriminasi juga boleh wujud di dalam budaya kerana terdapat beberapa asas yang membezakan budaya. Asas yang membezakan budaya adalah budaya kuat, budaya lemah, dimensi budaya hot steady, dimensi budaya oleh Dale dan Kennedy, dimensi budaya oleh Handy, dimensi budaya oleh Igor Shane dan dimensi budaya oleh Arthur F. Karmazi. Okey, seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamsul Firdausin Syahidan. Nombor matrik 258860. Hari ini saya akan menyambung pembentangan mengenai kajian komunikasi dalam organisasi Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta, iaitu JPPH. Saya akan menyambung mengenai analisa kes. Berdasarkan kajian kes yang dijalankan oleh kumpulan kami mendapati bahawa dimensi budaya oleh tokoh yang dikenali dengan panggilan nama Edgar Chen adalah sangat bersesuaian dengan kami kaitkan dengan kajian kes ini. Oleh yang demikian, menurut Chen, budaya merupakan suatu perkara yang boleh menyebabkan sesebuah organisasi sukar untuk berubah dan merupakan hasil organisasi yang kekal. Model organisasi tersebut yang telah dikemukakan oleh Chen
telah menunjukkan bahawa organisasi dari sudut pandangan pemerhati melalui pemerhatian kepada 3 tahap dalam budaya organisasi. Tahap-tahap yang telah dikemukakan oleh Chen merupakan sesuatu yang boleh dilihat, dirasai dan didengari oleh seseorang pemerhati dalam organisasi seperti dalam Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta JPPH. Oleh yang demikian, disebabkan pemerhatian kami terhadap JPPH tersebut yang merupakan sebuah jabatan kerajaan yang mempunyai tata cara pemakaian semasa waktu bertugas adalah pakaian secara formal seperti pakaian kebangsaan ataupun pakaian rasmi di jabatan JPPH. Selain itu juga, susun atur dalam pejabat JPPH mengikut perkeliling EXA, iaitu ekosistem kondusif sektor awam yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia, iaitu JPA. Bahasa pertuturan di pejabat pula adalah menggunakan bahasa kebangsaan pada setiap hari dan akan berubah pada hari Selasa yang menggunakan bahasa Inggeris. Pertuturan akan berbeza apabila berlaku salah faham kerana terdapat berbagai bangsa dalam jabatan tersebut yang menggunakan bahasa yang tidak difahami oleh satu pihak yang lain. Dalam Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta JPPH juga, pekerja yang didominasi oleh pekerja lelaki berbanding pekerja perempuan. Tambah pula pengurus dalam jabatan tersebut merupakan seorang lelaki dan berkemungkinan akan berlaku sedikit masalah komunikasi antara pekerja bawahan perempuan. Hal ini kerana pengurus lelaki lebih bersahaja dan bersantai berbanding dengan pengurus wanita yang terlalu menekankan dan dalam pekerjaan tetapi hasilnya tetap yang sama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Nur Syafiqah binti Sanuddin, nombor matrik 258804 akan bentangkan tentang cadangan penambahbaikan amalan komunikasi dan juga kesimpulan. Yang pertama ialah gaya komunikasi. Pekerja dalam apa juga keadaan perlu berkomunikasi dalam cara yang sesuai. Ini disebabkan oleh kenyataan bahawa komunikasi yang baik dapat membantu dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya, komunikasi yang baik mempunyai kemampuan untuk memimpin, mengarahkan dan memotivasi, juga kembangkan persekitaran atau suasana yang mendorong pekerja untuk menyumbang kepada organisasi. Seterusnya ialah hubungan dengan individu lain. Pekerja yang didiskriminasi mesti berusaha untuk bergabung dalam kumpulan untuk mengatasi masalah tersebut. Beliau perlu berusaha menjaga hubungan positif dengan semua pekerja. Kita hanya dapat hidup dan bekerja secara harmoni jika kita memahami perasaan satu sama lain. Cadangan seterusnya ialah rasa kekitaan, kerana dapat menimbulkan rasa saling percaya dan menghormati di antara pekerja. Semangat kekitaan sangat signifikan dalam memperkukuhkan perpaduan antara pekerja di dalam organisasi. Lebih jauh lagi, ia memiliki kemampuan untuk membantu pekerja dalam mengembangkan kepemimpinan, karier, bakat dan potensi mereka. Seterusnya ialah penambahbaikan dari segi komunikasi non-verbal. Seseorang individu mesti lebih dahulu memperhatikan komunikasi non-verbal diri dan memperbaikinya, pertimbangkan kelebihan dan kekurangan yang diperhatikan. Gunakan eye contact dengan bijak semasa kita mendengar seseorang atau bercakap dengan mereka. Perhatikan mata mereka. Apabila kita berada dalam keadaan tertekan, jangan bertindak balas. Kekalkan keadaan emosi yang neutral dan bertindak balas dengan lembut. Dengan hanya menyedari komunikasi non-verbal dan kekuatannya akan membolehkan seseorang menggunakannya dengan lebih berkesan. Dari segi komunikasi verbal pula, untuk meningkatkan komunikasi verbal, seseorang harus lebih baik dalam apa yang dikatakan dan bagaimana cara beliau menyampaikannya. Seperti yang disarankan untuk komunikasi non-verbal, mulakan dengan memerhatikan diri sendiri dan orang lain dalam perbualan.
Sebelum bercakap, ketahui perkara yang ingin disampaikan. Mulai dengan tujuan yang dinyatakan, teruskan ke alasan dan terakhir sekali mengkaji kemungkinan hasil. Walaupun kaedah ini sangat sesuai untuk perbincangan yang lebih normal, ia juga berkesan dalam suasana tidak rasmi. Ketahui apa yang ingin dikatakan dan mempunyai fakta untuk menyokongnya akan menjadikan seseorang kelihatan lebih profesional, berpengetahuan dan tegas. Yang terakhir ialah dari segi komunikasi bertulis. Dalam komunikasi bertulis, langkah pertama untuk menambah penambahbaikan ialah memastikan ejaan dan tata bahasa yang digunakan sempurna. Cara yang terbaik adalah luangkan masa untuk membaca semula semua yang ditulis. Pemformatan tersusun adalah kunci. Format semua dari segi mesej hingga persembahan penuh untuk memastikan bahawa teks yang dibuat boleh dibaca. Gunakan point form dan juga perenggan untuk memecahkan mesej yang panjang. Tonjolkan isi penting dengan huruf tebal jika mempunyai teks yang banyak. Kerapkan membaca dan ketika melakukannya, fikirkan apa yang digemari atau tidak digemari tentang apa yang dibaca. Teladankan apa yang digemari dan berusaha untuk elakkan perkara yang tidak digemari. Fikirkan dari sudut pandangan penerima dan apa yang ada di dalamnya untuk mereka, dan kemudian highlightkan mesej untuk menjelaskannya. Sekiranya boleh, gunakan contoh yang jelas dan elakkan menggunakan terlalu banyak kiasan. Kesimpulannya, mungkin ada memikirkan selagi tugas dilakukan dengan baik, menjadi komunikator yang baik tidak begitu penting. Setiap aspek pekerjaan bergantung kepada komunikasi, dan seberapa baik seseorang dapat berkomunikasi secara langsung berkait dengan seberapa baik seseorang dapat melakukan pekerjaan beliau. Terdapat pelbagai aspek pekerjaan yang memerlukan komunikasi yang baik. Contohnya, mendedahkan organisasi kepada pelanggan, membina hubungan peribadi yang baik dengan pelanggan, memahami apa yang pelanggan mahukan dan sampaikannya dengan jelas kepada pasukan yang berkaitan, dan banyak lagi. Sekiranya seseorang berada dalam peranan pengurusan atau bercita-cita ingin berada di peringkat pengurusan yang tinggi pada masa hadapan, komunikasi adalah kunci utama. Memimpin adalah mengenai menyampaikan mesej dengan baik, menerangkan konsep, memberi maklum balas yang membina, membimbing pasukan dan menyelesaikan masalah. Komunikasi yang baik akan dapat menjelaskan masalah, membina penyelesaian, menjalin hubungan positif dengan jabatan dan bekerjasama secara berkesan dalam aliran kerja. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.